Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat semua hari ini? Alhamdulillah. Okey. Hari ini masuk bab yang baru ya. Kita di bab yang ke-18. Kita akan mulakanlah bab yang baru ini di muka surat 95. Okey, betul tak? Betul ya? 95 ya? Okey. Baik. Perbincangannya ringkas sahaja. Berkenaan dengan larangan beristinja dengan tangan kanan. Tapi ada banyaklah perkara-perkara yang menjadi isu lah di sini cara beristinja tu bagaimanalah. So nanti kita akan lihat perbincangan yang ditampilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya ini. Baik, kita baca bab yang ke-18, larangan beristinja dengan tangan kanan. Babun nahyi 'anil istinja'i bil yamini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham huwa ad-Dastawai an Yahya bin Abi Kathir an Abdullah bin Abi Qatadah عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. Ini maksudnya hadis bernombor 153. Mu'adz bin Fadalah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Hisham meriwayatkan kepada kami dan dia adalah Ad-Dastawai dari Yahya bin Abi Kathir dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah dia bernafas di dalam bejana. Dan apabila dia mendatangi tandas, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan jangan pula dia mengusap. Mengusap dimaksudkan di sini dengan beristinja dengan tangan kanannya. Jadi kita ada 3 perkara yang disebutkan di sini. Pertama, berkenaan dengan larangannya. Pertama, larangan Nabi SAW tentang minum. Minum, jangan bernafas dalam cawan, kan? Okey. Itu satu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masuk tandas. Ya? Bila seseorang dimasuk tandas, maka Nabi kata jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Dan juga tidak dibenarkan untuk beristinja dengan tangan kanan. Okay, beristinja ni maksudnya ceboklah ya dalam bahasa Melayu. Wala yatamassah biyamini. Walaupun di situ letakkan mengusap, tapi mengusap lebih tepat kita terjemahkan sebagai beristinja. Baik, kita ada syarah judul bab ya di sini. Lihat muka surat 96. Kita bincangkan terlebih dahulu maksud daripada judul bab yang terdapat pada bab 18. Jadi kita ada satu perkataan di situ, babun nahyi
anil istinja'i bil yamini. Maksudnya bab larangan beristinja dengan tangan kanan, yakni dengan menggunakan tangan kanan. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata begini, Imam Al-Bukhari dia sengaja menyebutkan larangan untuk beristinja tadi kan sebagai satu isyarat bahawa konteks larangan itu masih belum jelas baginya. Maksud belum jelas dekat sini, dia kata kat situ, apakah sifatnya haram ataukah hanya makruh. Jadi larangan ini dia boleh mengandungi dua maksud. Adakah ia bermakna larangan ataupun ia adakah ia bermakna haram atau ia bermakna makruh. Okay, so ada dua di situ. Jadi sebab mengapa Imam Al-Bukhari letakkan begitu ialah untuk dibincangkanlah ya, supaya kita faham keadaan-keadaan yang menunjukkan kepada keharaman ataupun kepada kemakruhan sesuatu keadaan. Baik, atau mungkin kerana penyebab lain yang mengalihkan dari hukum haram yang belum jelas baginya. Sebab masalah ini berkaitan dengan masalah etika. Kita tak kata ia berkaitan dengan solat, kan? Berkaitan dengan ibadah, tetapi ia lebih kepada etika, adab. Tangan kanan, tangan kiri. Macam kita makan kan? Makan tangan kanan, tangan kiri. Kanan, kan? Masuk masjid, kaki kanan. Jadi maknanya perkara-perkara yang baik ini selalu kita buat dengan tangan kanan. Jadi sekarang ni kita bincang tentang istinja. Kan? Benda yang kotor, perkara yang kotor. Dia nak bersihkan hal yang kotor ini, adakah menggunakan dengan tangan kanan? So itu yang dibincangkan di sini. Dan sekarang Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata apa tadi? Jangan. Sekarang jangan ni maksudnya haram atau makruh? Okey, apa beza haram dengan makruh? Okey, haram dulu. Haram buat dosa. Kalau tak buat dapat pahala lah. Oh, macam gitu. Itu pun tak tahu. Apa Ustazah Sakinah ni tanya soalan? Itu pun tak tahu. Kalau buat dapat dosa. Kalau tinggalkan dapat pahala. Makruh? Oh, kalau makruh ni buat tak dapat apa-apa. Dosa tak dapat Tak dapat. Tak dosa. Kalau tinggalkan dapat pahala. Maknanya kalau gitu nak dapat pahala ke nak dapat tak dapat apa-apa tu. Nak dapat pahala lah kan. Sebab tu kita tinggalkan perkara yang makruh. Tinggalkan dapat pahala. Jadi di sini sekarang larangan ni bermaksud haram atau makruh. Okey. So kita lihat di situ kerana ia berkaitan dengan masalah etika, masalah adab. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pada perenggan yang kedua itu kan, dia jelaskan kepada kita, jumhur ulama berpendapat bahawa beristinja dengan tangan kanan hukumnya makruh. Jadi dia berikan satu pendapat yang begitu. Tak sampai pada haram lah. Kenapa tak kata haram? Kadang-kadang ada orang tak ada tangan kanan atau mungkin tangan kanannya cedera. Kan? Jadi kalau kita kata haram, nanti masalah lah kan. Banyak masalah akan berlaku. Nanti dia kata, macam mana ni saya tangan kanan saya mungkin sakit kan? Kita potong-potong bawang, dia penting. Terkenalah mungkin kata luka ke apa, masak kena minyak ke apa kan. Jadi tangan tu tak boleh digunakan, tangan kanan tu kan. Hal ini menyebabkan kalau diletakkan satu hukum yang mutlak, kita kata haram guna tangan kanan. Jadi bila ada keadaan yang mudaratkan tu tadi, yang memerlukan seseorang dia menggunakan tangan dia, maknanya tangan kanan dia kerana dia terpaksa tu kan, kita tak ada rasa kebimbangan di situ. Okay, ini hikmahnya lah kenapa jumhur berpendapat bahawa beristinja dengan tangan kanan hukumnya makruh. Sedangkan mazhab zahiri ni biasanya dia akan berhukum dengan zahir hadis.
Okey, apa yang zahir itu kan dia akan berhukum dengan uh, sesuatu lah yang dia lihat gitu. Maknanya dia tak akan tengok kepada apa di sebaliknya. Ini mazhab zahiri begitu. Jadi kalau dilihat kepada mazhab zahiri, mereka berpendapat bahawa beristinja dengan tangan kanan hukumnya haram. Sebab tadi dia pegang dengan zahir. Okey, hadis tersebut. Yang mana dia kata, dan sepertinya demikian juga pendapat sebahagian ulama yang bermazhab Syafi'i. Jadi ada sebahagian tak semua. Sebahagian di kalangan ulama yang bermazhab Syafi'i berpegang sama sebagaimana mazhab Zahiri. Cuma di sini kita menariknya ada pendapat daripada Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ni mazhab Syafi'i lah. Okay. Kemudian hanya saja Imam An-Nawawi berkata, maksud perkataan para ulama. Jadi Imam An-Nawawi dia jelaskan maksud yang terkandung daripada pendapat para ulama ini. Dia kata tidak boleh beristinja dengan tangan kanan adalah hukum perbuatan tersebut bukanlah mubah dalam erti sama saja, baik dilakukan ataupun tidak dilakukan. Tetapi hukumnya adalah makruh, iaitu meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Bagi yang berpendapat haram bererti berdosa, orang yang beristinja dengan menggunakan tangan kanan, walaupun istinjanya dianggap sah. Okey, ini pendapatlah daripada Imam An-Nawawi. Yang penting di situ bagi saya pendapat yang kuat ialah makruh. Di atas sebab-sebab yang telah kita sebutkan juga tadi. Baik, jadi ulama mazhab Zahiri dan sebahagian ulama yang bermazhab Hanbali berpendapat siapa yang beristinja dengan tangan kanan maka istinjanya tidak sah sebab mereka berpegang tentang haram tadi. Okey, tentang haram. Baik, perbezaan pendapat ini timbul apabila tangan secara langsung menyentuh tempat yang akan dibersihkan, disertai dengan alat penyuci seperti air dan lainnya. Adapun jika bersuci tanpa disertai dengan alat penyuci, maka hukumnya haram dan istinjanya juga tidak sah, baik dilakukan dengan tangan kiri maupun tangan kanan. Dan tidak ada perbezaan pendapat dalam masalah yang terakhir ini. Jadi kita bincangkan tentang hukumnya haram atau makruh. Jadi di situ ada perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat ini berlaku apabila di situ dikata bila dibersihkan disertai dengan alat penyuci. Maknanya kita guna air, guna batu, itu alat penyuci yang dipanggil dalam atau yang dimaksudkan dalam teks ini. Jadi bila orang tu ada alat penyucinya, iaitu contoh air, kemudian batu dan sebagainya lah yang dibolehkan untuk digunakan untuk beristinja, di sini baru berlaku perbezaan hukum tersebut. Sama ada haram atau makruh. Tetapi berkenaan dengan orang yang dia beristinja, dia terus langsung guna tangan dia. Dia tak guna air, tak guna batu, terus dengan tangan tu sendiri dia bersihkan. Agak macam mana tu? Cik Zai, dia dah geli-geleman. Okey, untuk keadaan yang begini, kata tidak ada perbezaan pendapat. Boleh faham ya maksudnya? Tidak ada perbezaan pendapat. Maknanya haram. Dan istinja itu tidak sah. Sama ada dia guna tangan kanan ataupun tangan kiri. Sebab tu tadi dia kata di situ, dan tidak ada perbezaan pendapat dalam masalah yang terakhir ini. Iaitu masalahnya ialah bila dia terus guna tangan dia. Dia bersihkan kan, tak ada air, tak ada apa, terus dah buang air besar contoh, ambil tangan kanan, ambil tangan kiri, cuci. Lap gitu. Lepas tu salad. Kan? Itulah yang lebih menjejaskan kan, sebab mengotorkan keadaan, tempat, situasi, kan, diri orang lain kan. Jadi hal itu haram. Tak kira dia guna tangan kanan ke tangan kiri. Sekarang tadi yang hukum makruh ke haram ke apa, itu yang berkaitan dengan orang yang ada alat penyuci yang kita panggil sebagai air ataupun batu.
Baik, seterusnya kita dah habisnya selesai bincang tentang syarah judul bab. Terus kita masuk kepada syarah hadis. Okay, di sini kita ada perkataan haddatsana Muadz bin Fadalah. Macam mana ini? Tak apalah, tinggalkan je. Nama-nama perawi ni tak apa, tinggalkan saja. Terus masuk kepada tapi an abihi ni penting. Okay, sila lihat pada muka surat 97. Okay, muka surat 97 di situ kita ada perenggan yang kedua perkataan an abihi, sebab tak tahu di dalam sanad ini tak jelaskan siapa, bapanya itu siapa. Jadi di sini Imam Ibn Hajar dia jelaskan dari ayahnya, yakni Abu Qatadah Al-Harith. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Amr, dan ada juga yang mengatakan namanya adalah An-Nu'man Al-Ansari. Dia adalah salah seorang anggota pasukan berkuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal pertempuran yang dia ikuti adalah perang Uhud. Dia wafat pada tahun 54 Hijrah menurut pendapat yang benar. Okey, jadi jelasnya kepada kita ayahnya siapa di sini, iaitu namanya Qatadah, dan ada juga yang sebut namanya Amr, dan ada juga kata namanya An-Nu'man Al-Ansari. Tapi yang penting dia adalah salah seorang anggota berkuda yang mana menyertai peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peperangan pertama yang beliau sertai ialah peperangan Uhud. Baik, terus kita pergi kepada perkataan berikutnya di sini, fala yatanaffas. Ini tentang apa tadi? Tentang minum air. Jangan bernafas di dalam air itu, dalam cawan tersebut. Maksud di sini janganlah dia bernafas. Okay, terus pergi kepada perkataan berikutnya, yang tu saya tidak baca sebab dia lebih kepada caralah bacaan. Perkataan, kita ada perkataan fil ina'i, di dalam bejana ataupun dalam bekas, dalam cawan dan sebagainya. Yakni di dalam bejana tempat minum, ataupun jika dia menjauhkan bejana tersebut lalu dia bernafas di luarnya, maka ini adalah perbuatan yang disunnahkan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam hadis Anas yang tercantum di dalam kitab Al-Ashribah insya-Allah. Okay, jadi kita ada juga isu berkenaan dengan sunnah meniup ataupun bernafas di luar bejana. So itu nanti kita akan discuss dalam bab yang lain. Tak dimasukkan dalam bab ini, iaitu dalam kitab Al-Ashribah insya-Allah. Bila tu nak sampai? Jauh lagi. Baru bab 3 Ustazah. Jilid ketiga. Al-Ashribah jilid ke berapa? Berpuluh-puluh jilid kitab Fathul Bari ini. Baik, larangan ini merupakan bentuk pengajaran untuk meraih kebersihan yang sempurna. Kerana ketika seseorang bernafas, boleh jadi disertai dengan air ludah, hingus atau bau mulut yang menimbulkan aroma yang tidak sedap padanya. Akibatnya, orang yang minum tadi atau orang lain akan rasa jijik untuk meminum air yang ada di dalam bejana tersebut. Lagi-lagi zaman hari ini. Tak boleh tiup sembarang-sembarang Kita ni jangan tiup air ke apa kan. Tapi macam mana? Tak boleh, jangan sebut nanti kan nak kena. Saya terfikir kalau so dalam hal ini kita lihat bagaimana Nabi SAW sudah mengajar kita tentang kebersihan, tentang etika, kan? Sekarang kita minum air pun kalau boleh tak nak share, betul tak? Takkanlah. Dulu boleh lagi. Dulu boleh lagi yang kata. Sekarang ni dia agak bahaya, Tapi sebenarnya berkenaan ini yang tadilah yang Imam Ibn Hajar kata, kadang-kadang kita tak sedar bila mungkin cawan tu dikongsi ataupun ialah kita minum mungkin tertiup ke apa kan. So mungkin ia boleh memudaratkan pada orang lain. Kita kalau saya kadang-kadang kalau anak saudara saya tengah makan pun dia tiba-tiba dia datang dia main tiup-tiup pun saya dah macam orang kata mak saya kata alah budak kecil, mak saya kata gitu kan. Alah budak kecil tak apa je. Saya kata tak, saya dah tak selera dah. Tiba-tiba dia bersin depan kita. Yalah budak kecil bukan macam kita kan. Dia tak faham lagi nak bawa diri dia. Kalau kita rasa nak bersin kita akan bangun kan. Budak kecil dekat situ depan makanan kita juga dia bersin. Saya
nafas terhenti sekejap. Ya, nafas terhenti. Alamak budak ni. Kan? Alamak budak ni. Cakap, dah makan budak-budak kecil. Tak apalah ambil yang lain. Tak apalah ambil yang lain. Sebab kita prihatin lah kan sekarang. Lebih-lebih lagi sekarang lah situasinya itu kan yang tak dapat kita jangka apa berlaku. Tapi ini telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Tentang larangan tersebutlah, jangan kita buat begitu. Lebih-lebih lagi bila kita makan dengan teman-teman, dengan kawan, kan, secara berjemaah. Ada makan secara berjemaah? Nasi dulang. Itu saya nak cakap kan, nasi dulang kan. Selalu makan, dulu makan nasi ambeng itu makan macam tu kan, kat dulang kan. Sekarang boleh ke makan gitu? Satu rumah boleh lah. Kalau kawan-kawan ni agak susah ke? Ke dah boleh dah sekarang? Tak kisah Sasa, kita semua dah vaksin. Okey. Kita semua dah vaksin dah Sasa. Boleh, tak apa. Cuma telah dibimbangi ada makanan yang mungkin kita tertiup, kita makan kemudian kita terletak balik dan sebagainya, perkara-perkara yang tak dapat dielakkan. Jadi kita nampak begini bagaimana Nabi SAW sejak dulu lagi sebelum berlaku pandemik, apa-apa penyakit kan. Nabi SAW dah tunjukkan kepada kita cara yang cantik, cara yang betul ketika kita makan dengan teman-teman pada keadaan-keadaan yang tertentu. Yang penting di sini jangan ditiup air tu. Lagi-lagi kalau kita mungkin air itu panas kan, contoh kan. Jangan tiup-tiup sangatlah. Jangan tiup sangat. Nak tiup-tiup jangan depan orang jangan. Air itu panas kan, tunggu dia sejuk sikit. Sabar kita. Baik, seterusnya kita ada perkataan wa idza atal khala'a, dan apabila dia mendatangi tandas, yakni air kecil, buang air kecil sebagaimana yang akan dijelaskan pada riwayat selanjutnya. Semua nak jelaskan pada riwayat selanjutnya. Baik, perkataan wala yatamassah biyamini, dan jangan pula dia mengusap dengan tangan kanannya. Jadi tadi pun saya dah jelaskan, maksud mengusap dalam hadis ini ialah beristinja. Jadi maksudnya janganlah beristinja dengan tangan kanan. Al-Khattabi telah menjelaskan secara panjang lebar mengenai persoalan ini. Namun dia agak berlebihan dalam mengungkapkannya. Jadi ada satu persoalan yang begitu panjang lebar yang dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi lah berkenaan dengan hadis ini. Yang terdapat di muka surat kita yang berikutnya iaitu 98. Jadi kalau lihat di atas tu sekali kan, dia kata gini. Diriwayatkan dari Abu Ali bin Abu Hurairah bahawasanya dia pernah berdialog dengan seorang ulama dari Khurasan. Okey. Diriwayatkan dari Abu Ali bin Abu Hurairah bahawasanya dia pernah berdialog dengan seorang ulama dari Khurasan. Lalu Abu Ali bertanya tentang perkara ini dan ulama tersebut tidak mampu menjawabnya. Jadi ada satu kisah lah, ada satu keadaan yang mana berlaku dialog antara para ulama. Jadi dikatakan bahawa Abu Ali ni dia pernah berdialog dengan seorang ulama di Khurasan dan dia tanya tentang satu perkara, tetapi ulama ini dia tak boleh nak memberikan jawapan pada persoalan yang dia utarakan. Kemudian Al-Khattabi memberikan jawapan bagi pertanyaan itu. Namun jawapan yang dia berikan masih perlu dikritisi. Maksudnya jawapan itu dia perlu diperhalusi lagi. Dan di sini diberikan kepada kita apa soalan yang diberikan oleh Abu Ali itu tadi kepada ulama tersebut. Okey, baik, ada satu soalan di sini, dia kata inti pertanyaan Abu Ali tersebut adalah apabila seseorang beristinja menggunakan batu atau sejenisnya, lalu dia memegang batu tersebut dengan tangan kirinya, bererti dia harus memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Okey, kita berhenti situ dulu, boleh faham? Macam mana? Sekarang ni, okay, saya pergi satu-satu dulu ya. Sebab itu tadi saya minum air. Sebab nak bagi penjelasan ni kan. Kita pegang batu
dengan tangan kiri. Sebab nak istinja tadilah kan. Bermakna perlu pegang kemaluan dengan tangan kanan. Tadi boleh ke kita pegang kemaluan dengan tangan kanan? Tak boleh. So sekarang macam mana? Tak apa, pergi seterusnya. Sedangkan jika dia memegang kemaluannya dengan tangan kirinya. Okey, sekarang kalau pula dia pegang kemaluan dengan tangan kiri, bererti dia harus memegang batu dengan tangan kanan dia pula. Padahal kedua perbuatan itu adalah dilarang. Jadi tadi Abu Ali dia tanya dengan ulama tu kan. Ulama tu dia tak boleh jawab. Sebab dua-dua keadaan itu adalah keadaan yang dilarang. Susah. Kalau kita pegang batu dengan tangan kiri, kita kena pegang kemaluan dengan tangan kanan. Maaf saya rasa ini lebih sesuai untuk lelaki sebenarnya. Ya, lebih sesuai untuk lelaki. Kita orang perempuan tak perlu. Kak Zah dia dah merasa malu di situ. Tak apa Kak Zah. Ini kenapa orang perempuan perlu tahu juga, sebab kita ada anak-anak kan, kita ada anak-anak, ada suami semua kan. Jadi maknanya kalau berlaku isu begini kita faham keadaan tersebut. So sekarang ni orang lelaki dia pegang batu tu dengan tangan kiri sebab dia nak cebok tadi kan. Tadi nak istinja. Kemaluan tu dia kena pegang dengan tangan kanannya. Tapi tadi hadis kata tangan kanan tak boleh untuk pegang kemaluan. So macam mana? Ataupun sebaliknya, dia pegang kemaluan dengan tangan kiri dia. Sebab itu juga perintah Nabi tadi kan? Okay? Sebab tangan kanan tak boleh pegang kemaluan. Dan dia pegang batu tu dengan tangan kanan. So macam mana sekarang ni? Dua-dua keadaan tak boleh. Jadi Imam Al-Khattabi dia jelaskan bagaimana untuk menyelesaikan isu itu tadi. Okay. Apa dia kata? Baik. Adapun kesimpulan dari jawapan Al-Khattabi adalah dalam keadaan demikian, seseorang yang hendak beristinja mendatangi benda yang berdiri kukuh, yang tidak dapat bergeser dengan gerakan apapun, seperti tembok atau yang serupa dengannya. Lalu orang itu menggosokkan kemaluannya pada benda itu dengan tangan kiri. Ini pertama. Boleh faham? Kak Som faham? Okey, Kak Som faham. Kak Dewi okey? Okey, saya tahu. Malu ya? Okey, saya faham. Saya kalau malu, saya tak boleh mengajar kat depan ni. Nak suruh bayangkan pun susah juga ya. Sekarang ni Imam Al-Khattabi kata, untuk situasi ini, dia suruh cari tempat yang mana tak bergerak, benda tu stable. So kalau benda mungkin ada batu tadi kan, okay, letak batu tu kat tempat yang stable tu tadi, tahan batu tu tadi, okay, supaya dia tak bergerak. Jadi apa dia suruh buat? Pegang kemaluan dengan tangan kiri, lalu gesek kemaluan itu di tempat yang tidak boleh bergerak tersebut. Relax. Okey. Jangan ketawalah. Saya kalau ketawa nanti saya tak boleh explain. Liza pun suka ni kat situ tadi. So kita nampak keadaan ni Imam Al-Khattabi kata gitu, buat begitu. Okey, so ini solusi dia yang pertama lah bagi persoalan yang diajukan oleh Abu Ali itu tadi. Kemudian dia kata, sedangkan jika dia tak jumpa benda yang boleh ataupun yang stable tadi kan, tembok ke apa yang nak letak batu tadi kan. Jadi dia kata, ini lagi satu keadaan. Maka yang harus dilakukannya adalah duduk di atas tanah, lalu menjempit benda untuk bersuci, misalnya batu, dengan kedua mata kaki. Boleh? Tak faham? Tapi susahlah. Okey. Kak Zah faham? Tak berapa faham. Okey, macam ni Kak Zah. Sekarang untuk keadaan yang kedua ni dia kata, kalau kita tak jumpa batu yang stable lah kan, yang boleh menahan keadaan untuk beristinja tu tadi, sebab nak pegang kemaluan dengan tangan kiri.
So dia kata apa dia buat? Dia suruh duduk, okey, dan batu tadi pegang dengan, sekarang ni kita ada kaki kan? Kaki dua ni, uh, macam tu. Boleh ya? So dia suruh kepit. Dia suruh kepit batu tu, kemudian ambil kemaluan yang telah dipegang dengan tangan kiri, acukan ke tempat batu yang sedang dikepit tu tadi, lalu dia suruh gesek kat situ. Ini cara yang kedua yang dijawab oleh Imam Al-Khattabi. So macam mana? Boleh? Konteks sekarang, sekarang ada air. Cuba kalau Kak Dewi tiba-tiba sesat dekat hutan. Pakai tisu. Kalau tak ada tisu, satu benda tak ada. Daun. Okey, saya tanya, kalau pakai daun, daun tu pegang guna tangan. Ya, saya tak cerita tentang orang perempuan, saya cerita tentang orang lelaki. Konteksnya ialah zakar. Okey, minta maaf ya. Konteksnya sekarang ini sebab tu dia jelaskan nak pegang macam mana dan sebagainya. Tadi pun saya dah kata, kita kalau orang perempuan tak ada isu. Kan, sebab tak perlu dipegang pun. Cuma sekarang ni isu sekarang yang dia tampilkan di sini, orang lelaki macam mana? Sebab mereka perlu pegang. Di situlah mungkinlah, saya pun tak tahu macam mana kan, tapi mungkin peganglah dekat situ. Tapi sebab dia cerita kat sini, kena pegang. Sekarang di sini, okey, kita lihat pada perenggan yang berikutnya. Cara seperti ini tidak dibenarkan. Selain tentu tidak mungkin untuk dilakukan dalam banyak kesempatan. Dia agak sukar. Kedua-dua cara tadi kan yang disarankan oleh Imam Al-Khattabi itu tadi, bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kedua-dua cara itu dia agak sukar. Nak cari tembok, benda yang stabil, bila masanya nak ni? Kalau gitu, bila nak game bila kita nak istinja tu kan? Kemudian kalau tak jumpa tembok, dia suruh kita kepit pula. Tak semua orang boleh kepit, mungkin sakit pinggang. Betul tak? Ada orang dia tak boleh bongkok, contohnya begitu. Dia tak boleh duduk menyangkung, ada orang begitu keadaannya. Susah, kalau badan besar susah, Cik Zai kata. So kita keadaan-keadaan yang begini dia agak sukar. Dan di sini sehingga At-Tibi datang seorang lagi, para ulama di sini sehingga At-Tibi mengomentari persoalan ini melalui perkataannya. Sesungguhnya larangan beristijmar. Istijmar ni dipanggil satu keadaan yang mana kita bersuci dengan batu. Yang mana dia kata menggunakan tangan kanan khusus untuk bahagian dubur sahaja. Sedangkan larangan untuk menyentuh dengan tangan kanan hanya dikhususkan untuk kemaluan. Sedangkan larangan untuk menyentuh dengan tangan kanan hanya dikhususkan untuk kemaluan. Artinya, jawapan seperti di atas sejak awalnya tidak berdasarkan dalil yang kuat. Demikian pendapatnya. Jadi dia kata begini, larangan menggunakan batu, menggunakan batu ketika bersuci, menggunakan tangan kanan, ia adalah khusus untuk bahagian dubur sahaja. Jadi kalau kita guna batu untuk pendapat At-Tibi ini, boleh guna tangan kiri. Boleh guna tangan kanan. Macam mana? Tak. Saya tengah cakap tentang pendapat At-Tibi di sini. Okey, begini. Baca balik. Sesungguhnya larangan beristijmar, bersuci dengan batu menggunakan tangan kanan khusus untuk bahagian dubur sahaja. Bagi pendapat dia, larangan menggunakan tangan kanan ketika kita menggunakan batu itu untuk bahagian dubur sahaja. Maknanya bagi dia, kalau untuk kemaluan, tangan kanan ini boleh bila menggunakan batu. Boleh faham tak? Ke statement dia agak keliru? Macam mana? Liza okey? Okey. Faham tak? Sekarang ini, At-Tibi dia kata, larangan, baca betul-betul, larangan beristijmar menggunakan tangan kanan
khusus untuk bahagian dubur sahaja. Jadi, bagi dia, kalau kita beristinja menggunakan batu, pada bahagian kemaluan, tangan kanan dibolehkan. Sebab apa? Tangan kanan larangannya hanya untuk dubur sahaja. Boleh? Pemahaman kita, tangan kanan tak boleh digunakan. Betul. Begitu fahamannya. Maknanya, kalau kita istinja di bahagian depan, bagi dia boleh guna tangan kanan. Sebab larangan itu hanya khusus untuk dubur sahaja bila guna tangan kanan. Okey tak? Ke nak kena draw? Dia macam ni. Kan saya tak nak bangun tadi. So, saya macam penat sikit hari ni. Okey. At-Tibi dia kata, bila istijmar ni, maksudnya guna batu ya. Itu yang letak dalam kitab kan? Betul tak? Okey, maknanya tak boleh guna tangan kanan untuk bahagian dubur sahaja. Jadi kalau yang depan, itu maksud dia. Maknanya dia kata, sekarang tadi kan isu-isu sibuk yang dia bincangkan tu ialah bila nak pegang batu lah tangan kanan untuk basuh kemaluan di bahagian depan sampai nak kena letak benda yang stable semua ni kan. So, bagi At-Tibi di sini ialah pakai tangan kanan boleh kalau nak istinja guna batu. Istijmar guna batu bila kita istinja di bahagian depan. Bagi pendapat dia. Sebab apa bagi dia, larangan tersebut menggunakan tangan kanan hanya khusus untuk bahagian belakang sahaja. Jadi sekarang kita tengah bincang bahagian depan. Macam mana bahagian depan? Bahagian depan. So kita tengah bincang bahagian depan. Jadi bagi dia bahagian depan tak ada isu. Boleh je guna tangan kanan. Ini bagi pendapat dia. Okay, pendapat At-Tibi. Jadi dia kata apa lagi di sini? Dia kata sedangkan larangan untuk menyentuh dengan tangan kanan hanya untuk dikhususkan untuk kemaluan. Jadi bagi dia larangan yang ada pada menyentuh tangan kanan itu hanya dikhususkan untuk kemaluan tadi kan bila menggunakan air. Itu pendapat dia. Yes, pendapat dia begitu. Okey. Tetapi kita lihat pendapat dia adalah pendapat yang tidak kuat. Okey, pendapat yang tidak kuat. Kerana apa? Kita lihat di sini pada muka surat 99. Klaim At-Tibi tadi, ini Imam Ibn Hajar dia betulkan pendapat At-Tibi tadilah. Okay, dia kata klaim At-Tibi bahawa larangan beristinja dengan tangan kanan khusus untuk bahagian dubur tidak dapat diterima. Sebab yang kita tahu, kedua-dua larangan ini ia untuk depan dan belakang. Bentuk larangan itu, dia untuk depan dan belakang. Bukan hanya ini kalau belakang boleh, kalau depan tak boleh, bukan gitu. Sebab larangan untuk depan dan belakang. Kemudian, lebih dari itu, meskipun yang disebutkan adalah larangan menyentuh kemaluan, namun bahagian dubur juga termasuk dalam larangan berdasarkan kias.
Okey, bahagian dubur pun termasuk bahagian kemaluan. Jadi kita panggil bila Nabi kata kemaluan, dua-dua termasuk sekali. Jadi kita tak ada isu, oh ini khusus untuk dubur, ini khusus untuk yang bahagian depan, ini khusus untuk bahagian belakang. So kita tak boleh faham hadis begitu. Dan di sini Imam Ibn Hajar dia betulkan pendapat At-Tibi. Dan dia kata juga termasuk dalam larangan berdasarkan kias. Kerana penyebutan kata zakar, kemaluan lelaki, tidaklah bererti hanya berlaku untuk kaum lelaki. Contoh dia kata, kalau Nabi sebut tentang istinja, Nabi tak biasanya Nabi sebut berkenaan dengan faraj wanita, betul tak? Tapi adakah itu tak termasuk untuk kita? Termasuk sekali. Sebab itu tak boleh untuk khususkan, oh ini larangan hanya khusus untuk dubur, larangan hanya khusus untuk bahagian depan. Kerana apa? Bila Nabi SAW bersabda dalam hadis baginda, ia umum untuk lelaki dan wanita walaupun Nabi sebut berkaitan tentang zakat. Okey, walaupun bentuknya dikata umum tadi kan. Baik, adapun kata zakar disebutkan secara tekstual dalam hadis itu kerana pada umumnya teks syariat yang ada ditujukan kepada lelaki. Sementara wanita dan lelaki sama dalam perkara hukum kecuali ada hal-hal tertentu yang memang dikhususkan bagi kaum lelaki. Jadi jelas ya, jelas di situ. Kita lihat begini, dalam keadaan yang mana sesuatu teks nampaknya macam khusus. Contoh, kita ada banyak dalil yang hanya menyebutkan tentang lelaki contohnya. Sekarang bila kita baca hadis ini, kita bacakan hadis tersebut, contoh bila Nabi kata, fala yamassa zakarahu biyamini. Jika seseorang dia masuk ke dalam tandas, janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan kan? Baik. Dalam teks ini sebut perkataan zakar. Yang kita faham zakar inilah kemaluan lelaki. Jadi yang perempuan ni macam mana? Sama, maknanya tidak ada isu. Kerana teks ini berbentuk umum. Okey, teksnya berbentuk umum. Melainkan jika isu itu memang khusus untuk perempuan, khusus untuk lelaki. Contoh, kita orang perempuan, kita ada masalah haid. Okey, nifas, mengandung. Orang lelaki ada? Tak ada. Adakah kita kata, oh itu untuk dua-dua? Tak boleh. Sebab ia adalah khusus untuk perempuan. Ada juga perkara-perkara yang khusus untuk kaum lelaki. Okey, Nabi SAW jelaskan khusus untuk lelaki. Mungkin berkaitan tentang kepimpinan, berkaitan tentang imam yang berada di hadapan. Banyaklah hal-hal yang khusus untuk lelaki. Yang mana kalau untuk perempuan ada cara yang sedikit berbeza lah di situ, yang ada dalil lain untuk mengkhususkannya. Tetapi kalau dalam isu yang begini, berkaitan dengan istinja itu tadi, dia apply untuk lelaki dan wanita. Jadi pendapat At-Tibi tadi, Imam Ibn Hajar kata, ia pendapat yang tak boleh diterima. Bila dia kata, oh larangan ni hanya untuk bahagian dubur saja. So kalau kat depan boleh. So di sini perkara-perkara yang keliru lah. Kita baca pun keliru kan tadi kan? Baca pun jadi keliru macam mana ni, boleh ke tak boleh, mana satu yang betul. Dan sekarang Imam Ibn Hajar dia sengaja datangkan pendapat-pendapat ini untuk kita fikir dan kita dapat discuss, bincangkan. Okey? Jadi kalaulah mungkin berlaku isu-isu yang begitu, kita dah tahu bagaimana duduk perkara yang sebenarnya. So sekarang dia kata di sini, hal itu tidak menjadi masalah. Kerana ia berkaitan tentang sesuatu teks yang umum untuk lelaki dan perempuan. Baik, seterusnya di sini, jawapan yang benar. So sekarang isu yang jawapan yang diberikan oleh Al-Khattabi tadi tak settle lagi sebenarnya. Kan? Yang macam pegang tangan kanan, pegang tangan kiri kan, tak settle lagi. Sekarang kita nak selesaikan isu tersebut. Yang diberikan jawapan yang benar sehubungan dengan pertanyaan yang dijawab oleh Al-Khattabi adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain dan ulama setelahnya seperti Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Wasit dan Al-Baghawi dalam kitabnya At-Tahzib. Okey, so kita ada satu jawapan yang diberikan di sini dan bagi saya ini juga jawapan yang
yang dicenderung ataupun yang lebih Imam Ibn Hajar Al-Asqalani prefer lah. That's why dia letak di bahagian akhir untuk menutup perbincangannya. Dia kata orang yang hendak bersuci menggunakan batu atau alat penyuci sejenisnya, iaitu air ke apa-apa kan, hendaklah memegang batu tersebut dengan tangan kanan tanpa menggerakkannya. Okey? Pegang batu tu dengan tangan kanan. Tetap pegang batu tu dengan tangan kanan, sebab sekarang yang kita faham larangan di sini ialah pegang kemaluan. Adakah Nabi kata pegang batu tak boleh dengan tangan kanan? Boleh. Sebab tu yang lebih afdalnya di sini kemaluan dipegang dengan tangan kiri. Batu dipegang menggunakan tangan kanan. Namun caranya dia kata tanpa menggerakkan batu itu. Apa yang perlu digerakkan? Hanya kemaluan. Okey, so pegang batu dengan tangan kanan, ya. Pegang batu tadi dengan tangan kanan dikata tanpa menggerakkannya, kemudian dia memegang kemaluannya dengan tangan kiri. Lalu dia menggosokkannya ke arah batu tersebut. Bagi saya ini lebih mudah daripada jawapan Imam Al-Khattabi tadi kan, yang mana nak kena sepit, nak kena kepit, nak kena apa-apa tu tadi kan, ataupun nak cari batu yang stable. Orang kata bila nak game kalau gitu. So sekarang ini pegang batu dengan tangan kanan. Kemaluan dipegang dengan tangan kiri. Batu tu tak perlu digerakkan. Yang digerakkan, yang digosokkan adalah kemaluan yang dipegang dengan tangan kiri tersebut. Okey. Seterusnya di sini dia kata, kemudian mana tadi? Dengan demikian ia tidak dikatakan beristinja dengan tangan kanannya dan tidak pula menyentuh kemaluan dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Okey, so dalam keadaan ni dia settle. Kita tak kata dia istinja guna tangan kanan dan juga dia tak pegang kemaluan itu dengan tangan kanan. Sebab yang dia pegang dengan tangan kanan tadi adalah batu yang dia pegang tadi. Maka siapa saja yang mengatakan bahawa dalam keadaan seperti itu, seseorang tetap dianggap telah bersuci menggunakan batu dengan tangan kanannya, maka sungguh dia telah melakukan kekeliruan. Tapi kalau ada orang kata, taklah dia tetap guna tangan kanan dia itu istinja. Sebab dia pakai batu, dia pegang batu tadi guna dengan tangan kanan dia. Bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau orang kata tetap masih lagi dia guna tangan kanan ketika beristinja, itu adalah satu bentuk ataupun pendapat yang keliru. Sebab apa? Dia cuma pegang batu tu sahaja. Dia tak istinja guna tangan kanannya. Tangan kanan digunakan untuk memegang batu. Lalu dia kata begini, bahkan sesungguhnya orang itu sama seperti seseorang yang menuangkan air dengan tangan kanannya lalu menggosok kemaluan dengan tangan kirinya pada saat istinja. Sama macam kita pegang paip. Nampak tak situasinya? Pegang batu, cuma keadaan tu tadi pegang batu. Sekarang konteks kita hari ini kita pegang paip. Pegang paip guna tangan apa? Kanan. Ada pegang tangan kiri? Boleh pegang tangan kiri? Paip? Tak boleh kan? Kalau pegang paip dengan tangan kiri, macam mana nak istinja? Oh lah, melainkan dia cebok sendiri. Okey. Yelah, ada yang tekan tu kan. Tu okay. Yang tekan tu saya tak berapa sukalah. Dia tak berapa macam tak berapa bersih sangat. Kadang-kadang dia terkeluar kat tempat lain, baju kita yang basah. Dia tak tepat kena sasaran kan. So sekarang ini kita istinja. Sekarang kan, dekat rumah contoh ataupun dekat masjid ke apa. Paip tu kita pegang dengan tangan kanan kita. Sama situasinya. Batu dipegang dengan tangan kanan. Adakah itu kita kata kita istinja guna tangan kanan? Tak. Sebab kita bersihkan guna tangan kiri kita. Kita pegang kemaluan tu guna tangan kiri yang kita bersihkan. Sama situasi tu tadi. Pegang batu menggunakan dengan tangan kanan, lalu digosokkan kemaluannya pada batu tersebut, itu tidak kita kata dia istinja guna tangan kanan. Sebab apa? Dia pegang kemaluannya guna tangan kiri. Dan tindakan membersihkan itu tadi semuanya menggunakan dengan tangan kirinya. Sama situasi dengan kita pegang paip. Ataupun apa-apa alat. Contoh kalau tak ada paip, kita ambil gayung ke apa kan, kita letak air kat tangan. Betul tak? Ataupun kita tuang kemudian kita bersihkan. Kita tak kata kita guna tangan kanan ketika kita beristinja.
Sebab yang melakukan, yang buat aktiviti pembersihan tu tadi, aktiviti pembersihan ya, yang melakukan kerja-kerja pembersihan tu kan, ialah tangan kirinya, bukan tangan kanan. Tangan kanan hanya bertindak sebagai alat penyuci tadi. Sebab apa yang Nabi larang ialah tadi sentuh. Ya, sentuh dan juga membersihkan. Tapi alat penyuci yang kita pegang dengan tangan kanan, dia tidak kita kata sebagai satu keadaan yang kita gunakan untuk beristinja. Hanya sekadar alat sahaja untuk membantu istinja tadi. Okey, boleh faham? Ada soalan? Ya, Cik Asya. Apa dia? Sama je gesek tadi. Macam tadi, lelaki kan, dia gesek juga kan. Kita orang perempuan gesek jugalah dekat situ. Susah kan? Susah kan, betul. Saya faham susah benda tu. Tapi kalau tak ada cara, begitulah keadaannya. Tapi jangan batu yang besar, batu yang kecil. Cik Asia, dia macam melekat-lekat kan. Saya faham, susahlah benda tu susah. Benda tu susah. Tapi itulah keadaan yang mana dibolehkan. Dia panggil sebagai istijmar. Cuma untuk orang perempuan memang agak sukar sikit lah. Ya? Macam mana? Beberapa biji batu. Yes. Bukan satu je lah, tapi banyak lah. Sebab satu batu kita guna, dia kotor kan? Takkan kita nak guna batu tu balik. That's why dia ada beberapa batu yang kita ambil untuk menggunakan. Dan yang satu batu yang sudah digunakan tu tadi, tak boleh digunakan lagi. Perlu dibuang. Mana ada, bila nak, cuma susah sikit. Dah sakit perut, lepas tu nak pergi cari batu lagi. Tu keadaan-keadaannya lah kadang-kadang kan. Tapi orang dulu survive. Nampak tak? Orang dulu survive keadaan sedemikian. Keadaan-keadaan yang begitu kan. So kita lihat beginilah. Sebab itu Nabi SAW, bila Nabi SAW buang air itu, ada orang yang menyediakan air untuk menunjukkan kepada kita air itu lebih mudah. Yang batu ni kebiasaan yang diguna bila macam keadaan-keadaan yang kita dekat kawasan tanah lapang tu kan, dah tak ada benda nak guna, ada batu kat tepi tu, ambil dia guna untuk beristinja. Jadi ini kita panggil sebagai alternatif. Okay? Ya. Boleh sah solatnya. Maknanya perlu pastikanlah hilang hilang dia punya warna, hilang. Maknanya bersih betul-betul. Guna batu tu bersih betul-betul. Dia macam sama kita guna wipes tau, ataupun tisu kering. Situasinya, dia melekat ke tak? Adakah kita guna satu tisu? Tak, kita banyak. Kan, tisu yang roll tu kan, dekat tandas kan. Dia kering kan. Yang kita lap. Masuk macam, tak selesa betul tak? Tapi yang penting nak buat macam mana, kadang tak ada air. Kita kan yang bijak tu, dia flush dulu kan. Dia ambil air dekat dalam tu kan. Tapi keadaan yang kadang-kadang tak ada air, so kita kadang-kadang masuk tandas, macam mana ni tak ada air, kadang-kadang macam terperanjat kan. Dah buang dah sekarang ni, tak sempat nak collect air dekat luar kan situasinya. Dan kita dah terbuang dah sekarang ni, alamak rupanya tak ada air, dah kelang kabut tadi kan, tengok tak ada pipe semua. Tisu lah. Tisu tu kita terpaksa guna banyak kali untuk betul-betul bersih. Orang kita banyak, sampai banyak kita guna betul-betul supaya warna dia dah tak ada kan. Kita betul-betul kita guna tisu tu sampai macam dah kita confident, dah bersih betul-betul, barulah kita bangun, kita pakai pakaian kita. Situasinya sedemikian. Tapi beza dengan air cepat tu. Air ada bunyi air. Kita alhamdulillah bersih. Kita lap semua kan, keringkan dan sebagainya. Keadaannya berbeza. Sama dengan batu tadi. Kena ada banyak. Dia bukan satu biji sajalah.
perlu ada banyak, yang mana bila batu tu dah dikotori dengan najis tadi kan, kita kena guna batu yang lain supaya batu tu dapat dibuang dan guna batu yang baru. Jadi tempat yang kita bersihkan tu iaitu kemaluan kita ataupun bahagian apa ni, dubur kita, dia menjadi tempat yang bersih. InsyaAllah. Ada soalan yang lain? Ada? Cik Ya, okay, Cik Ya. Macam mana? Tak berapa jelas. Nak solat was-was. Jangan was-was lah. Ya, insyaAllah bersih. InsyaAllah bersih. Yang penting hilang warnanya, baunya dah tak ada. Okeylah, insyaAllah. Sebab mungkin kita dah biasa guna air. Bila kita guna tisu tu jadi macam bersih ke tak bersih. So jangan gitulah. Maknanya kita ada banyak cara, keadaan yang mudarat yang kita jadikan ia sebagai alternatif. Kalau tak nanti susah. Orang kalau gini nak solat nanti dia jadi macam nak solat ke tak solat. Begitu keadaannya. So sekarang ni alhamdulillah kita dah bincangkan, kita dah faham lah kan. Maknanya di sana ada banyak cara. Selain daripada air kan, bagaimana caranya untuk beristinja tadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pun dah jelaskan. Maknanya pegang tisu ke paip tu tadi kan, ni kita panggil alat penyuci tu kan, guna dengan tangan kanan. Tapi tisu tangan kiri lah Tisu tak boleh dengan tangan kanan. Maksud saya paip tadi. Tisu tetap dengan tangan kiri. Paip tadi dengan tangan kanan. Sebab tisu tu terus kita gunakan untuk letak di tempat ini. Okay? Bersihkan dahulu batu tersebut. Bersihkan terlebih dahulu batu itu. Wah, ni semua think out of the box Masya Allah. Tak apa, bagus. Dia pemikirannya jauh. Dia belum terjadi dah fikir dulu macam mana kan. Kalau batu tu kotor, ada tanah, macam kecoh orang perempuan ni. Banyak masalah orang perempuan ni kecoh. Padahal bagi saya istinja orang lelaki tadi lagi susah. Betul tak? Istinja untuk orang lelaki lagi susah. Sebab tadi dia explain berbagai macam cara. Kita orang perempuan senang untuk istinja tu. Alhamdulillah. Okey, baik, itu sahaja kita pun dah pukul berapa? Dah pukul 11 ni. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih di atas perhatian dan kehadiran untuk ke masjid pada hari ini. Sebab sekarang ni masalah sikit. Orang dah macam tak berapa bersemangat nak datang ke masjid. Kan? Walaupun masjid sudah dibuka. Dulu masjid tak buka, bukan main lagi marah-marah. Dah lah tak apa. Sekarang semua orang dah selesa belajar di rumah. So, kalau ada peluang datanglah ke masjid, saya lebih sukalah kalau dapat datang ke masjid, dapat bertemu dengan saya, dapat maknanya ilmu tu secara langsung tu lebih orang kata ada rasa lah, ada rasa ketika belajar. Okey, baik, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan memberikan satu kefahaman kepada diri kita ketika kita mendatangi masjid dan juga belajar, tak kira secara online dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Saya tutup kuliah kita pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.